Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan L2, D2 ingin membentangkan mengenai tajuk kajian kami bagi subjek reka bentuk seni tradisional. Kami memilih rumah tradisional bagi masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan. Ya, Nur Safwana binti Tajuddin akan menerangkan seni bina rumah tradisional Minangkabau yang terdiri daripada pengenalan, definisi rumah tradisional, objektif kajian ini. Pengenalan rumah tradisional Minangkabau iaitu merupakan rumah terletak di Negeri Sembilan yang melambangkan masyarakat mengamalkan adat pepatih. Reka bentuk bumbung menjadi entiti seni bina di Negeri Sembilan. Reka bentuk rumah ini diambil daripada rumah gadang di Sumatera Barat. 3 objektif yang kami ingin ketengahkan dalam kajian kami ialah mengenal pasti asal-usul rumah Minangkabau. Yang kedua, mengenal pasti gaya rumah Minangkabau. Dan yang terakhir, mengkaji ciri yang terdapat pada rumah tersebut. Definisi rumah tradisional berasal daripada pengaruh asing dan moden daripada zaman penjajahan lagi. Bentuk seni bina tradisional seperti ukiran dan bumbung menjadi lambang sesuatu rumah tradisional tersebut. Reka bentuk dan seni bina bahan digunakan juga berbeza daripada zaman kini. Hai, saya Nur Syafika binti Muhammad Hasri bernombor matrik C19A0577 akan menerangkan objektif pertama. Asal-usul rumah Minangkabau bermula daripada perhijrahan masyarakat Minangkabau ke Negeri Sembilan, pengaruh adat dan kedaerahan Negeri Sembilan, ciri rumah adat di Sumatera yang dibawa oleh masyarakat Minangkabau. Sembilan melambangkan masyarakat yang mengamalkan adat pepatih dan kekerabatan matrilineal. Dikenali sebagai rumah gadang atau bahasa Minangkabau ialah rumah besar. Identiti rumah Minangkabau ialah reka bentuk bumbungnya lentik dan kedua-dua hujung bumbung naik ke atas. Berkhidmat sebagai tempat tinggal, dewan sebagai aktiviti keluarga dan aktiviti upacara. Setiap ukiran dan corak mempunyai motif dan makna yang berlambang. Kebiasaannya, rumah ini dimiliki oleh para wanita kerana diwarisi turun-temurun. Menurut cerita, bentuk atap yang seakan tanduk kerbau ini ada kaitan dengan kemenangan orang Minang dalam pertandingan adu kerbau dengan orang Jawa. Menurut adat, sebuah rumah gadang harus mempunyai 5 ruang, yang paling ideal ialah 9 ruang. Para wanita yang berkongsi rumah wajib mempunyai sleeping quarters sendiri. Menjadi tanggungjawab bapa saudara, setiap wanita yang berkahwin akan mempunyai bilik sendiri. Lokasi kajian kami bertempat di Rumah Tradisional Negeri Sembilan, Malaysia. Seni bina rumah Minangkabau. Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan dan reka bentuk yang direka oleh manusia. Seni bina rumah Minangkabau terdiri daripada struktur rumah dan fungsi rumah tersebut. Fungsi rumah Minangkabau yang pertama adalah untuk melindungi diri daripada ancaman bahaya. Yang kedua adalah tempat permusyawarah di dalam keluarga. Yang ketiga adalah proses sosialisasi. Bumbung panjang melenting, atap dialas dengan daun rembia, serambi dihiasi ukiran. Ruang anjung, serambi dan rumah ibu mempunyai aras yang berbeza. Rumah ibu mempunyai ruang yang luas dan tinggi, paras tingkat adalah rendah. Gaya rumah tradisional Minangkabau Negeri Sembilan. Pembinaan sebuah rumah adalah tertakluk pada syarat nenek moyang pada zaman dahulu. Dua perkara yang mempengaruhi reka bentuk rumah Minangkabau iaitu adat pepatih dan kedaerahan. Setiap elemen rumah mempunyai lambang yang dirujuk pada pertuturan, adat dan aforism. Antaranya ialah ganjung, hujung bumbung yang kelihatan seperti tanduk, kedua ialah singkuk, dinding bersegi tiga dan yang ketiga ialah dinding ari, dinding di ketinggian tepi.
Rumah Minangkabau mempunyai serambi hadapan dan anjung setertingkap rendah dari aras lantai. Ia adalah bagi tujuan bagi mengadaptasi persekitaran orang duduk dan bukannya berdiri. Rumah tradisional ini dikenal pasti evolusi pada bumbung yang bergonjong atau reka bentuk bumbung yang panjang dan melentik yang mempunyai variasi. Assalamualaikum, nama saya Nahzul Zaidah binti Muhammad Yasir, nombor tes 19607 L2T2. Ini membentangkan ciri reka bentuk rumah Minangkabau yang terdapat di Negeri Sembilan. Jom kita saksikan. Mempunyai bumbung ditarik balik sebagai bentuk tanduk kebau, mempunyai struktur bumbung melengkung dramatik, reka bentuk atap bertingkat yang di atas rendah mempunyai ruang yang sama dengan ruang induk, dapur dan rumah ibu. Elemen-elemen rumah Minangkabau. Tangga. Tangga pada sebuah rumah Minangkabau dibuat dari bahan material kayu dan biasanya jumlah anak tangga berjumlah ganjil seperti 5, 6 dan 7. Tiang. Tiang ada pelbagai nama dan jenis tiang pada suatu rumah. Pemberian nama pada setiap tiang suatu rumah tersebut disesuaikan dengan fungsi dan letaknya pada rumah Minangkabau. Blok. Blok merupakan pengikat antara tiang dengan tiang pada suatu rumah Minangkabau yang membujur pada bahagian atas maupun pada bahagian bawah tiang. Ruang. Ruang atau space pada suatu rumah Minangkabau merupakan ruang yang terbentuk oleh deretan tiang-tiang yang membujur di dalam rumah tersebut. Bilik. Bilik merupakan kawasan privasi bagi penghuni suatu rumah Minangkabau. Bilik pada ruang utama rumah dihuni oleh orang tua dan anak-anak gadis yang belum bernikah, manakala bilik yang terdapat pada hujung rumah dihuni oleh pasangan yang telah berkahwin. Dinding. Dinding pada rumah gadang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu dinding depan, dinding sasak serta dinding samping. Secara umum, dinding pada rumah tersebut dibuat dari anyaman buluh yang diikat oleh papan-papan sebagai tulangnya. Atap. Atas sebuah rumah Minangkabau biasanya terdiri dari serat sawit. Tetapi pada masa sekarang, penggunaan bahan tersebut sudah diganti dengan penggunaan atap zinc. Rumusan yang dapat kami rungkaikan dalam kajian, rumah tradisional Negeri Sembilan telah mengalami perubahan atau evolusi yang dipengaruhi oleh adat berpatih yang dibawa oleh masyarakat Minangkabau dari Sumatera. Penghijrahan orang-orang Minangkabau ke Negeri Sembilan telah membawa adat dan budayanya ke Negeri Sembilan walaupun bentuk rumah awal telah wujud di Negeri Sembilan. Yang seterusnya, perubahan reka bentuk mengikut sejarah, budaya, sosial dan juga kedaerahan tempat. Yang ketiga, mempunyai ciri-ciri keunikan tersendiri. Ini berlaku dari tanah Minangkabau ke Kampar Siak dan hinggalah ke Negeri Sembilan. Evolusi ini dapat memberi penjelasan bahawa adat dan persekitaran daerah telah mempunyai rumah tradisional tersebut. Dan yang terakhir, warisan dan imej merupakan gambaran adalah gambaran reka bentuk sesuatu rumah tradisional. Reka bentuk ini dapat memberi kesejahteraan dan keharmonian individu, keluarga dan juga masyarakat. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.